Dan seperti mana yang korang tahu, kerajaan baru-baru ni telah menarik balik subsidi minyak botol, bukan minyak paket. Okay, kita cerita pasal minyak paket sekarang ni. Minyak botol tu memang tidak ada subsidi sebelum ini, tetapi disebabkan kerana PKP, kerajaan ingin membantu meringankan beban golongan-golongan T40, aku tak tahulah apa nama nak disebut. Jadi dibuatkan subsidi untuk minyak botol tu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. So ditarik balik, dan maka berlambaklah harga-harga minyak minyak botol ni naik harga baru-baru ni 1 Julai. Dan minyak paket masih lagi kekal dengan harga dia. Persoalannya, geng, apa yang saya dapat daripada kawan-kawan saya, minyak paket hilang. Minyak paket hilang. Dan saya dah tanya, dan saya dah tengok, saya dah cari detail. Untuk pengetahuan, 1 bulan 60,000 metrik tan minyak masak 1 kilo di packing. 60,000. Ini subsidi. Okay. Jadi berkenaan dengan ke mana perginya minyak-minyak paket ni, ini kita nak tahu ni. Kadang-kadang, geng, benda-benda ni semua adalah permainan orang-orang tengah ni, kata-kata lahanat ni. Kalau korang perasan kan, sewaktu PKP yang lepas, geng, saya cerita dengan korang, sewaktu PKP yang lepas, minyak-minyak paket ni banyak. Saya sendiri yang pergi beli dekat kedai-kedai borong ni, untuk dibeli. Masa tu kita ada buat program, kita bantu baku-baku makanan. Dan setiap baku-baku makanan tu kita serahkan 1 paket minyak masak 1 kilo tu. Dan memang tak pernah putus pun, sentiasa ada. Tetapi sekarang minyak-minyak ni, selepas 1 Julai, minyak-minyak ni dah makin berkurangan dan tak tahu mana pergi dia. Kan? Ni yang masalah dia ni. Dan Alan, tak apa, abaikan saja, Alan. Abaikan saja, ya. Jadi kita tak perlulah nak berbalah ke, nak menyalahkan ini ke, ni ke, tidak. Kita bukan nak menyalahkan orang, tapi kita nak tanya kenapa benda ni terjadi. Dan dipahamkan tadi dalam portal-portal berita media elektronik, kita nampak minyak paket kita ni berada di luar negara ni, di sempadan negara kita ni. Contoh di Thailand, benda ni berada dekat sana. Macam mana minyak paket kita boleh berada dekat sana? Dan ada yang mendakwa berada di seberang pula. Ini yang masalah dia. Kita nak tanya, macam mana minyak paket ni boleh berada dekat sana? Nombor 1. Nombor 2 pula, tadi saya baca lagi, pihak berkuasa telah merampas 255 kilo paket minyak masak yang dijual dalam Shopee. Dalam Shopee pun nak jual ni, geng. Kan? Kan? Dalam Shopee pun sama ni. Tak apa, bang. Alan, tak payah layan. Tak apa, biarkan. Dia nak komen, biarkan. Tak apa. Saya cuba jelaskan siapa yang harus kita kejar benda ni. Siapa yang harus kita desak. Kita kena tahu benda ni, geng. Bukan pasal apa. Ini berkenaan dengan harga barang, berkenaan dengan pengeluaran harian ni, dia ada orang yang incas ni. Ni pasal minyak masak kita cerita. Ke mana perginya? Kan bila kita tengok balik, minyak masak sebelum ni punya ada, tapi sekarang dah tak ada. Banyak kedai-kedai dah mula rusing mana. Sama ada dekat pemborong ke. Sebelum ni tak ada masalah, kenapa sekarang ada masalah? Anda nak tahu tu. Adakah pihak-pihak tertentu, macam ada didakwa di dalam media elektronik, peniaga, pengusaha kantin, mereka ni, orang kata apa, menggunakan minyak-minyak subsidi ni untuk mengaut keuntungan dengan berniaga pun semua. Itu memang berlaku, kita tak nafikan. Ataupun ada pihak-pihak di luar sana yang mengambil minyak subsidi ni, dibotolkan balik. Ini pun boleh berlaku juga. Jadi kalau kata 60,000 minyak pack 60,000 metrik tan ni dipacking setiap bulan. Kalau katalah cadangan saya, tak apa, kita nak tengok benda ni jadi ke tak jadi, tambahkan lagi subsidi. Kita minta kerajaan tambahkan lagi subsidi, berjadi daripada 60,000 jadikan kepada 120,000. Sekali ganda kita naikkan. Cukup tak cukup bekalan tu? Kalau masih lagi tak cukup, bermakna ada pihak-pihak yang terbabit ni, yang mana mereka ni mengambil kesempatan, sama ada pihak orang tengah ataupun pihak-pihak terbabit ni, ambil barang, jual, sorok apa semua, semata-mata nak gunakan minyak subsidi ni, kan? Jadi bagi aku perkara ni memang patut kita selesaikan. Dan untuk pengetahuan korang juga,
Ada menteri-menteri ni yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab diorang ni, sekarang ni diam. Diam membisu. Okay? Diam membisu. Sepatutnya mereka ni lah menteri dan timbalan menteri. Tak kisahlah daripada parti mana ke apa. Kita bukan nak cerita pasal parti kan, tetapi kita nak cerita pasal tanggungjawab diorang ni. Ada banyak menteri-menteri, Menteri Pertanian dan Peladangan, Menteri KPD, HCP apa aku nak sebut pun susah. Lepas tu dengan Menteri Ekonomi semua ni, diorang ni semua diam membisu. Sakit pula tangan aku kena menala ni. Diam membisu kan. Senyap. Tak tahu mana pergi. Okay? Dan akhirnya muka Perdana Menteri kita lah yang hari-hari kena kecam. Setiap kali gambar keluar, nama dia. Tetapi tahukah korang, orang yang bertanggungjawab adalah menteri-menteri ni sekarang ni. Pasal apa itu saya cakap fungsi ke tidak fungsi. Dengan jawatan menteri kita yang melebihi daripada 60 orang, kalau macam ni baik tak payah ada menteri-menteri ni semua. Sakit pula geng. Aduh. Tak payah. Tak payah ada menteri-menteri ni semua. Bagi semua pada PM. Pasal apa? Apa jadi pun rakyat marah pada PM. Bagi menteri-menteri itu semua pada PM. Biar PM yang pegang. Daripada ada menteri-menteri yang menyakitkan hati, yang tak gunakan apa kuasa yang dia ada untuk membantu rakyat, untuk menyelesaikan masalah, hanya claim rumah percuma, allowance rumah, allowance kereta, allowance minyak, gaji kau, apa semua kau, orang gaji kau, makan kau apa semua, pakai duit rakyat apa semua, tetapi berkhidmat kepada rakyat tak ada. Ini dia. Timbalan dan menteri dan juga timbalan menteri yang sepatutnya menyelesaikan masalah tentang minyak masak ni. Yang mana mereka ni yang sepatutnya yang berada di lapangan menguatkuasakan supaya perkara benda-benda macam ni tidak berlaku. Inilah menteri-menteri bertanggungjawab. Kau pergi tengok Menteri Peladangan, kau pergi tengok Menteri Peladangan Pertanian, Menteri Ekonomi, Menteri KPD, HVP, PP dan juga timbalan menteri dah. Inilah muka-muka dia. Aku akan up seorang-seorang muka-muka ni nanti geng. Aku akan up. Pasal apa sekarang ni diorang diam? Kau ada nampak timbalan menteri buat press conference, tak nampak geng. Diam. Pasal apa? Takut. Takut satu, lepas tu dia lepaskan pada Perdana Menteri. Oh pandai, bila tang buruk kau bagi kat PM. Ini bukan pasal nak backup PM kan? Bukan. Tetapi kita nak tengok menteri-menteri ni ada perform ke tidak. Kan? Inilah masalah dia ni. Menteri-menteri ni dia tak tahu apa-apa. Diorang tahu, bagi tahu kat Med, okey saya nak makan ni. Itu je dia tahu. Dia tak fikir bekalan minyak masak ni cukup tak kira. Dia tak kira. Jadi menteri-menteri ni masalah dia. Inilah menteri-menteri maksud aku tadi, menteri dan timbalan menteri yang bagi aku memang tidak ada fungsi, yang mana sepatutnya dah lepas dah jawatan tu, bagi je daripada PM. Tak apa, PM kena hamun ke, kena maki ke, berbaloi. Pasal apa semua jawatan tu dia pegang. Habis ada fungsi, ada menteri, timbalan menteri yang sepatutnya mengatasi masalah ni, tak ada fungsi buat apa. Membazir rakyat, bagi-bagi gaji dia banyak. Bagi dia sampai allowance rumah. Kau nak tahu diorang pun ada subsidi juga ni. Menteri-menteri ni, menteri, timbalan menteri semua ada subsidi. Allowance rumah, allowance minyak, allowance pengiring, semua ada. Menteri dan timbalan menteri ni geng, semua ada. Semua ada. Allowance elektrik, semua boleh dikata, semua benda tu subsidi tu diorang punya. Itulah dia. Kan? Inilah dia masalah dia geng. Kalau kau nak tahu menteri dan timbalan menteri sekarang tu cakap, Menteri Ekonomi, Pertanian, Peladangan, ni satu lagi ni, KPD, HP ni, mana pergi semua orang ni semua? Semua diam, membisu, duduk kepala bawah meja semua, senyap. Pasal apa? Pasal takut. Takut dengan rakyat. Memang betul patut kau takut. Pasal apa? Kalau kau sendiri tak tahu nak buat kerja, tak susah. Aku ajar cadangan aku pada ni, pada menteri-menteri yang kayu-kayu ni, yang tak reti, yang sibuk nak makan subsidi rakyat ni, aku cerita. Kalau kata kau tak cukup kaki tangan seperti alasan mana yang diberikan oleh korang punya pegawai-pegawai sekpul ke, pegawai-pegawai khas korang ke, kita setiap daerah negara kita ni, negeri kita ni, negara ada negeri, ada pejabat, ada PBT, gunakanlah bersama-sama dengan PBT, kekang benda ni. Bersama-sama KPD, HP, penguatkuasa, bersama-sama dengan PBT. Boleh je join. Boleh je join. Tak ada masalah pun. Boleh sahaja join bersama-sama, selesaikan masalah yang sama-sama.
Kan, kalau nampak benda ni kat sempadan, kuat kuasa kan, M dekat sana, macam mana boleh terlepas? Cari. Viral dah gambar minyak masak kita berada dekat sempadan. Jadi kita tengok dalam 2-3 hari ni apa kata menteri-menteri yang bertanggungjawab ni. Jangan nak kata orang ni tak boleh. Kalau aku cerita pasal sajat macam mana boleh lepas, lagi masalah nanti sekarang. Sajat tu satu bentuk manusia pun boleh lepas ini kan minyak masak. Dekat mana silap dia, kajilah. Selesai kan? Kan? Ini yang masalah dia, guys. Ini yang berlaku sekarang, yang mana bagi aku menteri-menteri ni sekarang itu pasal jangan letak orang-orang yang tak sepatutnya jadi menteri, ataupun yang tak sepatutnya jadi wakil rakyat, ataupun ahli parlimen ke dia. Jangan buat letak. Jangan kerana diorang ni popular, tetapi otak diorang ni, aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Contoh dah nampak satu orang pengarah baru-baru ni yang kata pasal telur. Tu satu contoh tu. Sepatutnya dia kena bagi satu alasan yang tidak menyakitkan hati rakyat Malaysia dan yang munasabah. Adakah patut kalau kata telur tu 20 biji kau biasa makan satu bulan, kurangkan kepada 10 biji kerana harga telur menaik? Ini satu jawapan yang bagi aku level memang minta kena lempang. Kalau aku lempang dia dekat kau sampai tu, kodiang dia bengkak sampai aku tak. Apa punya level seorang pengarah negeri tau yang bercakap macam tu. Ini aku harap benda ni memang macam mana pun perubahan memang kena ubah. Pasal tu aku cakap setengah-setengah orang ni, diorang ni diletakkan dekat situ bukan kerana diorang ni layak. Ni pasal kroni orang-orang politik. Pasal tu dia ada dekat situ. Ni yang berlaku sekarang ni. Harga barang kita tak nafikan, daripada dulu sampai sekarang tak pernah turun lah. Tak pernah turun. So jangan nak cakap kata kerajaan ni naikkan harga barang. Kerajaan dulu dulu punya kerajaan pun sama juga. Sebelum ni pun kerajaan pun sama juga. Mana ada harga barang naik lepas tu dia turun? Cuba cakap. Tak ada. Dia akan kekal macam tu. Kalau minyak petrol naik, harga barang naik. Minyak petrol turun, harga barang tu kekal lagi macam tu. Dan dia akan naik dan naik, dia tak akan turun. Nah, ini yang berlaku sekarang. Kita nak salahkan kerajaan, terpulang kepada you all semua. You all ada sebagai rakyat, terpulang pribadi, pendapat masing-masing. Tetapi kalau tanya aku cari dulu siapa yang bertanggungjawab dalam hal ni. Pasal kita ada orang-orang dia. Menteri ni, menteri ni apa yang kau buat? Kalau aku boleh berjumpa dengan dia, kita tak tahu. Kita tak nak dengar bahasa-bahasa saintifik. Oh, ni macam ni lah. Kau bagi penjelasan kenapa benda ni jadi macam ni. Simple. Yang orang boleh faham. Tak, yang orang boleh faham. Ni. Ni yang berlaku sekarang ni. Kepada menteri-menteri yang bertanggungjawab ni, menteri ada belah menteri, sekpul dia, pegawai-pegawai khas dia apa semua ni tengah sibuk, tengah menyorok ni, tengah kira duit. Maklumlah ini 4 bulan gaji tu tak kira lagi, jangan masuk tepi-tepi ni lagi. Ni. Ini cerita betul ni, geng. Kalau betul-betul dia, kau cakap dengan aku mana ada video yang dia turun pergi operasi, turun pergi cari ni mana minyak masak dia. Dia dah tahu dah benda ni berlaku, tapi dia buat-buat tak tahu je. Kalau tak cukup kaki tangan tak susah, kau rekrut baru tak susah pun, kau bekerjasama dengan PBT tempatan. Contoh dalam Kelang ni, dalam Kelang ni berapa banyak ni kedai-kedai warga asing ni. Dalam Kelang ni berapa banyak pusat-pusat pemborong ada ni. Semaklah, carilah. Adakah pemborong-pemborong dalam Kelang ni yang kata apa? Kawasan Kelang ni dia mengikuti apa yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu ni. Tak kena tengok juga tu. Nak kena tengok juga. Nenek dia menghijau. Kan? Nak kena tengok juga. Kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya ni. Dan yang paling penting sekarang ni, pengurusi majlis pemulihan negara. Ini pun nak tahu kan ni. Kita nak tahu kat function-function diorang ni apa benda. Kau kena tahu kan, setiap jawatan yang diberikan kepada malawan-malawan ni semua, diorang ni semua ada gaji. Dan gaji tu sebenarnya ada datang daripada kita ni, korang semua ni. Yang bagi duit teks ni, duit teks tu, kita yang bagi. Dan diorang ni pula mendapat subsidi daripada kita sebenarnya. Ini sebenarnya, geng.
Jadi bila kita nampak sekarang yang keluar muka PM, pasal PM saja yang mampu bersuara. Pasal apa yang lain-lain ni semua sibuk makan. Dah menyorok, dah takut. Dah takut dah. Gila kau tak takut orang mengamuk. Tiba-tiba pula minyak boleh jadi macam tu. Mengamuklah orang. Tapi diorang tak nak jelaskan. Cuba kau jelaskan kenapa. Okey, aku nak tahu kenapa minyak tu. Kau cerita diorang macam profesor dah. Ni satu lagi profesor penyelidik ni semua. Nenek diorang hijau ni mana pergi semua ni? Kan? Penyelidik profesor mana pergi? Senyap membisu. Ni dah. Cuba kalau benda-benda lain. Oh, dandan dah. Nak masukkan kereta 10 tahun dia apa semua. Betul. Jadi ini yang kita nak tahu sekarang. Mana pergi minyak masak ni? Dan kita tunggu. Aku tunggu lama dah ni dah. Dia dah 1 bulan ni dah 4 bulan. Mana pergi kata-kata daripada menteri-menteri berkenaan ni? Masing-masing tahu tolak KPM ni. Ni lah menteri-menteri dia ni. Menteri-menteri ni yang sepatut menjawab. Menteri-menteri ni yang sepatut dikena orang kata apa, kena ubah, kena buat jalan penyelesaian. Menteri-menteri ni semua ni. Itu pasal minyak.